Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan pengenalan kepada kes tadi. Okey, kajian kes boleh didefinisikan sebagai suatu deskripsi tentang sesuatu situasi yang telah atau sedang berlaku serta boleh menjadi pengajaran. Kajian kes juga adalah alat pembelajaran berkesan yang berupaya membentuk kemahiran membuat keputusan, berfikir, berinteraksi dan bekerja secara berpasukan. Okay, bagi kursus SPPE 2012 Seksyen 4 iaitu kaedah mengajar dalam PTV, kami dikehendaki mengkaji satu kajian kes berkaitan dengan pengalaman seseorang tenaga pengajar yang mengajar di sebuah pusat latihan kemahiran. Okay, dalam kajian kes tersebut, kami dikehendaki mengkaji dan mengenal pasti kaedah pengajaran yang digunakan pakai semasa perkembangan revolusi 4.0 supaya bakal graduate dapat diterima di pasaran kerja. Okay, bagi menyiapkan kajian kes tersebut, kami telah menemu ramah seorang pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia yang pernah mengajar subjek kemahiran, iaitu Dr. Nurul Aini bin Muhammad Ahyan secara atas talian. Beliau ditemu ramah berkaitan dengan pengalaman beliau sebagai tenaga pengajar yang mengajar kelas teori dan praktikal. Okey, setelah sesi temu ramah tersebut, kami telah menggaris dan memperolehi beberapa isu dan permasalahan berkaitan dengan kajian kes berdasarkan pengalaman mengajar beliau. Okey, isu-isu dan permasalahan yang diperolehi kemudiannya dianalisis dan dikaji daripada pelbagai sumber seperti artikel dan sebagainya. Kami juga mengambil kira sumber-sumber yang diperolehi adalah benar dan pemilihan sumber tersebut adalah daripada sumber yang diterbitkan pada tahun 2015 dan ke atas. Okay, bagi menyelesaikan isu dan permasalahan tersebut, kami telah mencadangkan beberapa penyelesaian alternatif berserta bukti yang kukuh, logik dan relevan terhadap isu dan permasalahan yang telah dikenal pasti. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syekh bin Mazni, A18PP0077. Okey, seterusnya ialah isu mengenai kemahiran yang diperlukan untuk meningkatkan kebolehpasaran mahasiswa dalam bidang Tibet. Hedik 1997 mendapati bahawa pekerja bukan sahaja kekurangan pengetahuan dan kemahiran khusus, tetapi ia juga dipengaruhi oleh interdisciplinary skill ataupun kemahiran insaniah yang perlu dimiliki oleh seorang bakal pekerja ataupun mahasiswa. Kemahiran insaniah juga satu cabang kemahiran yang amat penting bagi seorang yang bergelar mahasiswa supaya menguasainya. Hal ini penting bagi meningkatkan tahap kebolehpasaran mahasiswa yang berkecimpung dalam pendidikan kemahiran teknik dan vocational. Okey, secara asasnya kemahiran insaniah terbahagi ataupun terdiri daripada 7 kemahiran utama. Yang pertama adalah kemahiran komunikasi, yang kedua adalah kemahiran pemikiran kritis dan penyelesaian masalah, yang ketiga adalah kemahiran kerja berpasukan, yang keempat adalah kemahiran pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat, yang kelima adalah kemahiran keusahawanan, yang keenam adalah kemahiran etika dan moral profesional, dan yang terakhir yang ketujuh adalah kemahiran kepimpinan. Okey, kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi yang perlu diterapkan meliputi kebolehan seorang untuk menyampaikan maklumat dan idea secara berkesan dengan penuh keyakinan, sama ada melalui kaedah komunikasi lisan, kaedah komunikasi bertulis dan kaedah komunikasi bahasa isyarat. Mahasiswa juga perlu menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Selain itu, mahasiswa digalakkan untuk mempelajari dan menguasai bahasa ketiga seperti bahasa Mandarin dan bahasa Arab. Hal ini penting bagi mahasiswa yang ingin bekerja dengan majikan syarikat multinasional. Okay, seterusnya adalah kemahiran pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Mahasiswa berkebolehan untuk mengenal pasti masalah dalam pelbagai situasi, membuat analisis masalah dalam isu yang telah dikenal pasti, membuat penilaian dengan memberikan justifikasi secara rasional, yang menggunakan kemahiran berfikir secara analitik, kritis yang berkesesuaian dengan
masalah yang dikenapasti, berjana idea dalam mencari cara penyelesaian terbaik, berfikiran luar dari konteks sebenar, membuat keputusan berdasarkan bukti yang kukuh dan bertahan secara berfokus apabila menghadapi masalah yang kompleks. Okey, seterusnya adalah mengenai kemahiran kerja berpasukan. Mahasiswa dalam bidang teknik dan vocational perlu bersedia untuk memberi kerjasama serta memikul tanggungjawab bersama ahli kumpulan dengan memberikan sumbangan kepada setiap perincian perancangan, pelaksanaan dan penyelarasan hasil kerja kumpulan. Kemahiran kerja berkumpulan merupakan kebolehan mahasiswa untuk membina hubungan yang baik melalui interaksi dengan masyarakat. Okey, yang terakhir adalah pembelajaran secara berterusan dan pengurusan maklumat. Mahasiswa yang mempunyai kemahiran insaniah mampu mencari dan menguruskan maklumat yang diperolehi dari pelbagai sumber dan menepati dengan topik permasalahan. Mahasiswa juga perlu mampu menerima idea baru daripada orang lain dan berkeupayaan untuk mendapatkan pembelajaran secara autonomi. Okey, seterusnya kita pergi ke cara untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, pengetahuan merujuk kepada ilmu segala yang diketahui atau dipelajari tentang sesuatu ilmu. Pengetahuan amat penting dalam sesebuah kehidupan. Maka pengetahuan yang telah diperoleh perlu diaplikasikan bagi difahami dan mengetahui lebih mendalam. Namun begitu, ramai yang tidak tahu bagaimana ingin mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari. Terdapat pelbagai kaedah dapat digunakan untuk mengaplikasikan pengetahuan seperti melalui ujian pendidikan, latihan industri dan latihan mengajar. Ujian merujuk kepada ujian pendidikan ialah instrumen pengukuran yang direka untuk mencukir contoh tertentu suatu tingkah laku individu yang boleh ditafsirkan sebagai bukti keupayaan yang diminati. Ujian diadakan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelajar yang telah berjaya mencapai objektif khusus pengajar. Selain itu, bagi mendiagnosis kekuatan dan kelemahan pelajar untuk mengenal pasti apa yang mereka tahu dan apa yang mereka tidak tahu. Seterusnya, untuk menilai penempatan pelajar dengan mengenal pasti peringkat sebahagian daripada program pengajaran yang paling sesuai dengan keupayaan mereka. Seterusnya ialah melalui latihan industri. Latihan industri adalah merupakan satu komponen utama dalam kurikulum pembelajaran di universiti. Pelajar disyaratkan lulus latihan industri sebelum ini diperakui untuk penganugerahan diploma atau sarjana muda di mana-mana pusat pengajian. Pelajar akan ditempatkan di jabatan-jabatan kerajaan atau syarikat-syarikat swasta dan kerajaan selama beberapa minggu bagi mendedahkan mereka kepada suasana pekerjaan yang sebenar serta berbeza dari suasana pusat pengajian. Pelajar akan berhadapan dengan pelbagai cabaran dan masalah yang belum pernah ditempuhi. Oleh itu, antara tujuan utama latihan industri ini ialah untuk mendedahkan para pelajar kepada alam pekerjaan yang sebenar apabila pelajar tamat belajar di universiti nanti. Para pelajar juga berpeluang untuk menggunakan segala ilmu pengetahuan atau teori yang berkaitan dengan bidang yang diambil ketika berada di universiti semasa menjalankan latihan industri dan memberi peluang kepada para pelajar untuk menggunakan idea sendiri yang kreatif untuk kebaikan firma dan secara tidak langsung untuk kebaikan diri sendiri juga. Dengan itu, pengalaman yang telah ada ini mungkin dapat membantu para pelajar untuk pembelajaran pada semester berikutnya dan alam pekerjaan yang sebenar. Para pelajar juga dapat didedahkan kepada cara-cara untuk berkomunikasi dengan baik, meluaskan pergaulan sesama rakan di tempat kerja dan orang sekeliling, memupuk semangat kerja berpasukan yang tinggi dan hubung baik dengan industri di mana ini sekaligus dapat menimbulkan rasa tanggungjawab terhadap sesuatu tugasan serta keseimbangan dari pelbagai aspek. Selain itu adalah
latihan mengajar. Latihan mengajar juga adalah satu jalan yang betul untuk mengaplikasikan pengetahuan sebelum memasuki alam pekerjaan. Tujuan latihan mengajar adalah bagi meningkatkan kemampuan di dalam proses pembelajaran atau kemampuan profesional seseorang calon guru dan untuk meningkatkan kemampuan untuk mendidik. Segala perkara yang telah dipelajari di alam universiti akan diterapkan di dalam latihan mengajar tersebut. Maka jika seseorang individu tersebut dapat melaksanakan segala perkara yang telah dipelajari, maka beliau layak untuk menjadi seorang pendidik yang berintegriti kelak. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah penyelesaian kepada kaedah pengajaran yang paling sesuai untuk digunakan bagi sesi pengajaran yang meliputi kelas teori dan praktikal. Dalam pembelajaran teori, tahap pemahaman merangkumi penerangan konsep serta perbincangan di dalam bilik darjah. Sesetengah pelajar lebih memahami sesuatu proses pembelajaran dalam bentuk pengajaran secara teori. Kefahaman pelajar terhadap apa yang telah diajarkan akan mewujudkan idea kreatif semasa sesi PDP berlangsung. Manakala amali atau praktikal pula merujuk kepada kemahiran teknikal pelajar berdasarkan teori yang telah dipelajari dan diaplikasikan sama ada di dalam kelas amali maupun dalam kehidupan seharian. Bagi memastikan pelajar minat terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran, guru perlulah mempelbagaikan teknik pengajaran semasa PDP agar pelajar berminat terhadap konsep yang diajarkan. Antara kaedah pengajaran yang paling sesuai untuk digunakan bagi sesi pengajaran yang meliputi kelas teori dan praktikal adalah berpusatkan pelajar, iaitu pelajar memainkan peranan penting dalam proses PDP yang berlangsung. Semasa PDP, guru membimbing pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran sama ada secara kumpulan ataupun individu. Komunikasi dan interaksi antara guru dan pelajar adalah secara dua hala. Pelajar berpeluang untuk mengambil bahagian serta memberi pendapat dan idea mengenai topik yang dipelajari dan mampu menyampaikan apa yang mereka fikirkan. Hal ini jelas menunjukkan keadaan ini amatlah sesuai untuk kelas teori dan praktikal. Yang keduanya adalah berpusatkan bahan, iaitu bahan PDP memainkan peranan penting dalam proses PDP. Melalui strategi ini, guru boleh menyampaikan isi kandungan dengan mudah dan menarik, manakala pelajar pula memahami pelajaran dengan lebih berkesan serta boleh menjalankan aktiviti pembelajaran dengan secara sendiri ataupun secara berkumpulan tanpa kehadiran guru. Guru perlulah lebih kreatif mencari dan menggunakan bahan bantu mengajar agar pembelajaran dapat disampaikan secara berkesan dan dapat menarik minat pelajar. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa kaedah berpusatkan bahan sesuai untuk kelas teori dan kelas praktikal. Okey, yang seterusnya adalah teknologi yang sesuai digunakan untuk diguna bersama kaedah pengajaran yang dipilih. Okey, teknologi yang dipilih yang sesuai digunakan adalah teknologi Powtoon. Iaitu di mana Powtoon ni adalah klip animasi yang memberi kesan yang mendalam kepada impak pembelajaran. Iaitu persembahan gaya slide Powtoon dapat memamerkan imej serta pergerakan untuk menerangkan sesuatu konsep atau sesuatu maksud. Ia juga menjadikan pembelajaran sesuatu yang menghiburkan dan mudah untuk diingati. Powtoon merupakan satu aplikasi persembahan berasaskan web yang membenarkan membina animasi melaluinya. Okey, satu ciri perisian ini dengan jelas membezakan aplikasi ini dengan aplikasi lain dan membolehkan pengguna untuk memilih pembentangan antara mod atau video. Okey, selain itu kelebihan lain Powtoon ni adalah ia berfungsi untuk memberikan maklum balas kefahaman yang diperolehi melalui aktiviti yang telah dijalankan. Seperti akan ada melalui software ini boleh membuat sesi soal jawab di mana untuk menguji kefahaman pelajar. Okey, kaedah pengajaran yang dipilih adalah simulasi. Okey, kaedah simulasi ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kebolehan murid mengaplikasikan konsep-konsep tertentu dalam penyelesaian masalah. Okey, simulasi ini adalah merupakan suatu situasi yang telah diwujudkan agar sama seperti situasi sebenar
tetapi dalam bentuk yang lebih ringkas atau dipermudahkan supaya masalah atau isu yang berkaitan lebih mudah diselesaikan. Okey, murid yang mengambil bahagian dalam simulasi tersebut mengikut peraturan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh guru dengan cara memainkan peranan atau pihak yang terlibat. Okey, sebagai contoh, simulasi berkaitan dengan kerja-kerja peternakan ikan. Okey, suatu hari tempat peternakan ikan tu musnah akibat dilanda bencana alam iaitu banjir. Bagaimanakah pekerja-pekerja peternak ikan tersebut menggunakan pelbagai peralatan semasa bekerja? Okey, pada amnya, jika melibatkan situasi kehidupan seharian, kaedah pengajian simulasi akan berjaya kerana simulasi ini juga boleh digunakan bersama-sama kaedah penyoalan, perbincangan dan buku teks. Okey, cara pembentangan masalah atau isu tersebut boleh diolah dengan menggunakan aplikasi Powtoon agar dapat memaparkan imej serta pergerakan untuk menerangkan sesuatu konsep dan menjadikan pembelajaran sesuatu yang menghiburkan dan diingati. Terima kasih.